Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah SWT, kita dapat bertemu lagi pada kesempatan ini. Dan insya-Allah pada kali ini Ustaz nak sambung video sebelum ini, iaitu jenayah dalam Islam. Sebelum ini kita dah belajar maksud jenayah, hukuman jenayah, hukum jenayah, melakukan jenayah. Okay, dalil kita dah belajar. Kemudian jenis-jenis kesalahan yang dikenakan hukuman. Jenis kesalahan jenayah dalam Islam iaitu ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir. Kita sudah belajar hudud. Kita sudah belajar hudud dan kesalahannya. Ada 5 kesalahan hudud: minum arak, mencuri, qazaf, zina, merompak. 5 kesalahan hudud ini kita sudah belajar dalam video sebelum ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan sambung kepada jenis kesalahan jenayah Islam yang kedua. Nama dia ialah qisas. Namanya ialah qisas. Okey, kita cuba fokus kepada qisas hari ini. Qisas, apakah maksud qisas? Qisas ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukuman qisas ini juga macam hukuman hudud, dia dalam bentuk keseksaan, bukan dalam bentuk denda. Okey, yang telah ditetapkan kesalahan dia, jenisnya, bentuknya di dalam Quran. Ada kesalahannya, ada 2 sahaja kesalahan, nanti kita tengok lepas ini. Hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Quran. Hukumannya secara balasan yang sama, balas sama. Maknanya hukuman qisas ini maknanya balas dengan perbuatan yang sama, seperti yang dia ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan sebut selepas inilah. Okey. Hukum melaksanakan hukuman qisas ini, hukumnya ialah wajib jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Okey, jika mangsa mahukan balas dengan balasan yang sama, maka wajib dilaksanakan. Contohnya bunuh. Apabila berlaku pembunuhan, maka waris mangsa minta agar diberi balasan yang sama, maknanya dibunuh balas kepada pembunuh. Itu maknanya dipanggil sebagai qisas. Maka apabila waris mangsa atau pemangsa sendiri dalam kes-kes tertentu menghendaki agar dilakukan hukuman yang sama, buat balasan yang sama, maka wajib dilaksanakan. Namun demikian, mangsa atau waris mangsa boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat atau memaafkannya. Tetapi hukuman qisas ini boleh dimaafkan oleh mangsa ataupun waris mangsa. Tapi pelakunya, penjenayah itu kena bayar diat. Okey. Diat itu apa dia? Diat itu ialah pampasan. Okey, pampasan iaitu jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Bayaran. Contohnya si A membunuh si B, maka waris si B tidak mahu hukuman qisas dilaksanakan, sebaliknya waris si B memaafkan. Tapi si A tidak akan terlepas, dia kena bayar pampasan ataupun bayar diat. Dan pampasan ni banyak mana? Ada 2 cara. Yang pertama berdasarkan persetujuan bersama antara penjenayah dengan waris penjenayah.
ataupun kalau tidak ada persetujuan bersama boleh juga ditetapkan oleh mahkamah. Okey. Untuk lebih jelas kita tengok kepada jenis kesalahan yang dikenakan hukuman qisas. Okey, hukuman qisas ada dua saja jenis kesalahannya. Yang pertama pembunuhan, iaitu membunuh. Membunuh. Yang kedua mencedera ataupun perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Kalau dua jenis ini, maka jenayah syariah meletakkan hukuman di bawah qisas, iaitu kita kena melakukan perbuatan yang sama. Contohnya bunuh, maka hukumannya ialah bunuh balas, itu dipanggil sebagai qisas. Ataupun mencederakan, maka hukumannya ialah mencederakan balik. Okey, contohnya kerak jari. Okey, maka hukumannya ialah dikerak jarinya kembali bagi orang yang melakukan jenayah. Okey, kita tengok jenis yang pertama, iaitu pembunuhan. Pembunuhan, apa maksud pembunuhan? Pembunuhan ialah serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Kita melakukan ada penjenayah melakukan serangan yang akhirnya hilang nyawa orang yang diserang. Itu dipanggil sebagai bunuh. Okey, dalam hukuman Islam, hukuman untuk bunuh ialah qisas, iaitu yang pertama mati, iaitu dibunuh balas. Itu matilah. Jadi hakim apabila sabit kesalahan, ditangkap si pembunuh, sabit kesalahan memang dia sebenarnya membunuh, maka hukuman Islam asalnya ialah dibunuh balas si pembunuh tersebut. Okey. Dan yang kedua ialah diat jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Tetapi jika waris mangsa mengampunkan si pembunuh tadi, dia kata tak payah bunuhlah, maka hakim kena jatuhkan hukuman diat, iaitu memberi pampasan kepada mangsa pembunuh. Pampasan ini ditetapkan berapa? Dua cara. Yang pertama berdasarkan kepada persetujuan bersama, ataupun mahkamah sendiri yang menetapkan berapakah kena bayar diat kepada si mangsa pembunuh. Okey. Jadi dalam Islam, orang yang membunuh ni tidak lepas, walaupun dimaafkan oleh waris si mangsa, waris si mati, tapi dia tetap kena bayar diat ataupun pampasan. Okey. Banyak perbincangan dalam kitab fiqh. Ada pampasan kata sampai 100 ekor unta, macam-macam. Okey, banyak pampasan. Okey. Itu bergantung kepada budi bicara mahkamah lah. Mahkamah akan menetapkan berapa. Yang kedua, untuk kesalahan mencederakan, iaitu perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Tak kira lah mengerak tangan ke, patahkan jari ke, patahkan tangan ke, menumbuk ke, menyepak ke, yang mencederakan mangsa. Maka dalam hukuman Islam juga di bawah kategori qisas. Apa maksud mencederakan ini? Iaitu perbuatan yang mendatangkan kecederaan. Macam tadilah, menyepak, mengkarate, melukakan, menikam, yang tidak membawa kepada kematian tetapi mencederakan dia. Okey, dalam hukuman Islam, hakim akan jatuhkan hukuman jika sabit perbuatan itu mencederakan, penjenayah itu akan dijatuhkan hukuman, iaitu yang pertama balasan yang sama. Contohnya dia mencederakan tangan. Okey, maka balasan hakim kena buat hukuman mencederakan tangan dia lah. Okey, kalau jari kelingking terpotong, okey, maka jari kelingking pelakunya kena potong balik. Itu dipanggil sebagai qisas. Okey, kena tumbuk 3 biji. Okey, maka balasannya hakim boleh memerintahkan agar pelakunya ditumbuk 3 biji. Yang balasan yang sama. Itu maknanya qisas. Kita buat balasan yang sama.
Tetapi macam juga kes pembunuhan, kesalahan ini boleh dimaafkan. Sama ada dimaafkan oleh mangsa sendiri, dia cedera tapi dia maafkan, ataupun waris mangsa maafkan, tetapi pelakunya, orang yang melakukan perbuatan mencederakan itu tetap kena hukuman, iaitu hukuman diat. Diat iaitu kena bayar pampasan seperti yang disepakati bersama ataupun ditetapkan oleh mahkamah. Itu dia. Jadi kesimpulannya, kisah ini ialah kita buat balas, hukuman balas yang setimpal atas kesalahannya. Kalau bunuh, balasnya, hukumannya ialah bunuh balas. Kalau mencederakan, hukumannya mencederakan balas. Itu maknanya dia. Itu maknanya kisas. Cuma dalam hukum kisas ini boleh dimaafkan kesalahan. Kalau dimaafkan kesalahan, maka pesalah tetap juga kena hukuman di bawah diat, iaitu diberi pampasan. Bergantung kepada ketetapan mahkamah biasa saja. Kita teruskan yang jenis hukuman yang ketiga, namanya ialah hukum ta'zir. Hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini ialah hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kesalahannya tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi benda itu berbentuk kesalahan. Cuma tidak ada ketetapan dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada hukuman dalam Quran dan Sunnah sebut kena sebab ke, kena rejam ke, ataupun kena bunuh balas ke, tidak ada. Tapi dia tetap kesalahan. Sebaliknya, dalam hukuman ta'zirnya, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Oleh kerana tidak ada ketetapan berapa hukuman dalam Quran dan Sunnah, mahkamah ambil tanggungjawab menjatuhkan hukuman berdasarkan budi bicara mahkamah. Ini bagi kesalahan yang bukan daripada kesalahan hudud dan juga qisas. Hukumnya, melaksanakan ta'zir ini, hukumnya hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahat rakyat dan negara. Jadi nak menjatuhkan hukuman, hakim kena guna ijtihadnya, iaitu pendapatnya. Dia guna pemikirannya, berapakah hukuman untuk kesalahan begini. Dan ia ditetapkan berdasarkan maslahat rakyat dan negara. Tengok orang lah. Tengok rakyat tu, kalau dia miskin ke, mungkin hukumannya lebih ringan. Jadi tengok keadaan lah. Ini ditetapkan kerana apa? Kerana tiada peruntukan hukuman dalam Quran dan Sunnah. Maka hakim kena tetapkan sendiri. Tetapi perbuatan ini kena melalui mahkamah lah, hakim di mahkamah, bukan kita kena buat di kampung, tidak ada perbicaraan. Itu salah. Contoh hukuman ta'zir ini boleh dalam bentuk teguran. Misalnya si A melakukan satu kesalahan. Contohnya membuang sampah ke, tidak ada dalam Quran hukuman membuang sampah, tidak ada dalam hadis, tetapi itu salah. Maka hukuman dalam Islam ialah ta'zir. Hakim bolehlah menjatuhkan hukuman, sama ada tegur saja, memberi teguran, warning, ataupun mengenakan denda, bayar berapa, ataupun boleh juga di penjara, ataupun boleh juga disebat, ataupun sehingga hukuman mati pun boleh. Ta'zir ni pun boleh sampai hukuman mati. Itu bergantung kepada keputusan hakim di mahkamah. Berapa dia nak kena kan kepada penjenayah ini. Berlainan dengan kes hudud kena ambil yang ada hukuman dalam Quran. Kalau mencuri kena gerak tangan, tak boleh pandai-pandai hakim buat hukuman ta'zir pula. Tegur saja mencuri bukan. Itu hukuman mencuri ialah
hudud, maka hudud kena ambil hukuman dalam Al-Quran. Tapi kalau tidak ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, maka bergantung kepada budi bicara hakim di mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Ini ditamakan sebagai hukum ta'zir. Okey. Diharap semua pelajar boleh faham, dan kalau dah faham kita dah belajar ketiga-tiga jenis hukuman jenayah dalam Islam. Yang pertama hudud, ada 5 kesalahan hudud. Yang kedua qisas, ada 2 kesalahan qisas. Yang ketiga ta'zir, iaitu kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk dalam hukuman hudud dan juga qisas, kesalahan lain. Okey. Sebelum kita berakhir, kita tengok dulu hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Hebatnya Islam ini kerana semuanya dibincang dalam hukum-hukum Islam, termasuk jenayah ada hukuman dalam Islam. Okey. Dan mestinya apa yang ditetapkan dalam Islam itu ada hikmahnya. Yang pertama, hikmah jenayah dalam Islam itu ialah menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera. Nak menegakkan keadilan. Ya? Kalau tidak ada hukuman, tidak adil lah. Orang yang membunuh tidak dibunuh balas, tidak adil. Orang yang mencuri tidak dikenakan hukuman, tidak adil. Maka hikmah hukuman jenayah Islam ialah nak menegakkan keadilan. Yang kedua, mendidik dan menghukum bagi kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mendidik, jangan buat jenayah, jangan buat maksiat, dan juga nak menjatuhkan hukuman kepada penjenayah agar apabila dia selesai menjalankan hukuman berdasarkan hukum Islam, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diingat bahawasanya kalau kita melakukan satu dosa, satu kesalahan dalam Islam, maka ia dikira berdosa. Selama mana dosa itu tidak dijatuhkan hukuman di dunia, si pesalah akan kena hukuman di akhirat. Okey? Jadi untuk membebaskan dia daripada hukuman yang lebih besar di akhirat, baik dia kena hukuman atas dunia dulu. Okey? Maknanya dia kena hukuman hudud di atas dunia. Jadi dosa dia insya-Allah diampunkan oleh Allah, dia tidak kena lagi di akhirat. Sebaliknya kalau orang itu terlepas daripada hukuman hudud di dunia, belum tentu dia lepas di akhirat. Okey? Kita kena ingat. Yang ketiga, menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara. Okey, nak menjamin keselamatan. Tidak ada orang mencuri, tidak ada orang merompak, yang qazah menuduh orang. Jadi benda-benda ini kalau ada dalam masyarakat tak stabil, tak damai. Jadi untuk menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian masyarakat dan negara, perlu diadakan hukuman. Yang keempat, merancangkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang rampasan dan kecurian. Jadi dengan adanya hukuman tegas dalam Islam yang berbentuk kesiksaan, contohnya mencuri kena kerat tangan, maka tidak ada lagi orang yang nak mencuri, tidak ada lagi orang yang nak merompak, maka aktiviti ekonomi tidak terganggu. Okey, orang tidak bimbang dicuri hartanya, orang tidak bimbang dirompak, maka dia boleh merancangkan pertumbuhan ekonomi. Rakyat tidak bimbang untuk berniaga dan sebagainya. Jadi diharap semua pelajar boleh faham tajuk jenayah dalam Islam ini. Semua yang Islam tetapkan itu semuanya ada hikmahnya. Islam tidak zalim, okey? Islam tidak buat nyaya kepada orang. Islam hanya menjatuhkan hukuman ke atas penjenayah yang confirm melakukan jenayah. Okey, itu kena ingat. Dan kita tengoklah betapa hebatnya agama Islam ini, semua ada dalam syariat Islam. Kita belajar bab ibadah, kita belajar bab muamalah, kita belajar bab nikah kahwin, kita belajar bab jenayah, kita belajar bab pusaka, kita belajar bab wasiat, semuanya ada dalam Islam. Begitu hebat. Jadi salah kalau orang Islam kata Islam itu hanya kita sembahyang, puasa, pergi haji. Itu satu kesalahan. Islam amat luas,
dan Islam agama yang hebat, agama yang sempurna. Jadi untuk setakat itu, terima kasih atas perhatian anda. Okey, kita berjumpa lain kali insya-Allah. Habislah bahagian fiqh ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.